2.2 iaitu graf gerakan linear. So kita ulang kaji balik, sebenarnya kalau kita ingat balik apa maksud linear. Linear ini maksudnya lurus. Lurus. Okay. So untuk hari ini awak mesti tahu ada beberapa jenis graf gerakan linear. Okay, ini cikgu terus ambil daripada buku teks. Graf yang pertama adalah graf sesaran melawan masa. Sesaran berada pada paksi Y, masa berada pada paksi X. Selalu kan kita tulis Y lawan X. So Y itu adalah sesaran iaitu simbolnya S dalam unit meter. Masa adalah paksi X, simbolnya T dalam unit saat. Boleh jadi juga sesaran ni dia ganti dengan sentimeter. Boleh. Ataupun saat tu dia ganti dalam jam ataupun minit. Boleh. Tak kisah. Alright. So untuk graf sesaran lawan masa dia ada 3 pattern. 3 corak dia. Okay, yang ini A, B, this one is C. So untuk A, sesaran lawan masa, grafnya straight sahaja begini. Okay, katakanlah cikgu tulis sini 5 meter. Okay, bermaksud objek itu berada pada kedudukan 5 meter dan ia tidak bergerak. Dia berada sepanjang 5, dia berada pada kedudukan 5 meter sahaja. So objek itu pegun. Graf B pula didapati daripada awalnya 0 meter, contoh ya, awalnya 0 meter, okay, kemudian katakanlah kita ambil yang kat sini, okay, di sini katakanlah 10 meter. Apa maksudnya? Okay, di sini cikgu bagi dalam 5 saat. Contoh okey, kalau awak nampak graf seperti ini untuk graf sesaran masa, apabila bermaksud objek itu daripada kedudukan kosong, titik asalnya kosong, dia menuju ke 10 meter. Okey, katakanlah dari sini, lepas tu dia pergi sini, 10 meter. 10 meter. Dalam masa berapa saat? 5 saat. Okey. Apa dia punya hubung kait dia? Objek bergerak dengan hal laju seragam. Bermaksud objek itu dia bergerak daripada kedudukan asal dia pergi ke 10 meter dalam masa 5 saat. Kenapa objeknya hal laju seragam? Okey, kalau graf sesaran lawan masa, jika awak nampak begini sebenarnya objek itu bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam ini adalah mewakili kecerunan. Kecerunan objek. Okey, itu nanti kita detailkan lagi ya. Cikgu cuma nak awak kenal dulu pattern corak-corak graf sesaran lawan masa. Jadi kalau awak nampak graf sesaran lawan masa, okey, begini coraknya, itu bermaksud objek bergerak dengan hal laju seragam. Apa maksud hal laju seragam? Bermaksud hal lajunya sama. Sama. Okey? Sama. Dalam masa 5 saat ni, hal lajunya sama sahaja. Okey. Graf yang ketiga ialah graf sesaran lawan masa untuk corak begini Pattern dia begini. Okey. Ini bermaksud objek bergerak dengan hal lajunya bertambah. Okey, jadi untuk graf sesaran melawan masa, awak kena ingat 3 jenis corak graf sesaran melawan masa. Corak A, macam mana corak kalau objek itu pegun? Okey. Corak B adalah corak yang menunjukkan objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, bentuk graf C pula, graf yang menunjukkan objek bergerak dengan hal laju bertambah. Okey, fokus kita pada hari ini adalah graf sesaran melawan masa. Dan cikgu nak ingatkan anak-anak mesti faham cara mengira kecurunan dekat graf dan juga luas bawah graf. Untuk graf gerakan linear,
untuk graf gerakan linear penting bagi kamu untuk basic matematik kamu untuk mengira kecerunan, mengira luas, itu sangat penting. Okay? Alright, so graf yang ni kita tunggu dulu. Kita buat dulu graf sesaran lawan masa. Kita buat satu-satu dahulu ya. Okay, kita akan lihat graf sesaran melawan masa. Kita akan cuba menganalisis graf. Daripada graf sesaran melawan masa, kita boleh dapatkan atau tentukan jarak, sesaran dan halaju. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama seperti dalam buku teks, cuma cikgu buat dalam bentuk yang senang untuk kamu faham. Okey, ceritanya motosikal daripada kedudukan asal. Okey, kedudukan asalnya ia bergerak ke satu kedudukan. Okey. 100 meter dalam masa 5 saat. Bermaksud dalam masa 5 saat motosikal itu bergerak 100 meter. So kita nak lukiskan dia punya dia punya graf dia macam mana. Okey, sekarang kita akan lukiskan graf sesaran meter lawan masa. Okay, sebenarnya ni ada S patutnya kat sini S meter. Okey, sesaran lawan masa. Okey, pergerakan pertama ni adalah motor itu dia bergerak 100 meter dalam masa 5 saat. Okay. Okay, kita akan dapat begini grafnya. Kenapa? Alright, kita analisis daripada kedudukan asal dia. Sini, kedudukan asal. Ia bergerak 100 meter. Okay, ia bergerak 100 meter. Okay. Berapa saat? Dalam masa 5 saat. Okey, sekejap cik. Dia ganggu box kat bawah tu. Cikgu rasa cikgu kena angkat dia ke atas sedikit. Dia punya ni. Sekejap ya. Cikgu angkat dia ke atas sikit. Okey. This one. Atas sikit. Okay, let's try. Kejap, ini pun kita angkat ke atas sikit. Sebab dia ada box kat bawah tu, dia mengganggu kamu punya. Alright, okay. Alright, okay, itu cerita yang pertama. Daripada kedudukan asalnya, kosong, ia bergerak 100 meter. Ia bergerak 100 meter dalam masa 5 saat. Okay, dalam masa 5 saat. Okay, ni cikgu padamlah. Okay, sebab cikgu labelkan dia sebagai kedudukan AB. Alright. So kita labelkanlah dekat sini A, dekat sini B. Bermaksud pergerakan daripada A ke B adalah pergerakan motosikal ini bergerak 100 meter dalam masa 5 saat. So kalau kita imbas balik tadi, graf sesaran lawan masa, kalau grafnya begini, bermaksud motosikal itu sedang bergerak dengan halaju seragam. Okey, tak apa, kita buat satu persatu dahulu ya. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah motosikal ni, orang yang bawa motosikal ni dia berhenti selama 3 saat. Berhenti bermaksud ia tidak bergerak. Dia stay at that position. Maksudnya dia dah gerak 100 meter dekat sini, dia stay. Dia duduk diam-diam selama 3 saat. Bermaksud motosikal ini dia kekal berada pada 100 meter. Okay, nampak ni? Dia kekal berada 100 meter pada masa 3 saat. Jangan tulis sini 3. Tak boleh lah. Sebab awak tahu dia 3 saat bermaksud 5, 6, 7, 8. So 8 lah. Okay, betul tak? 8 tolak 5 kan 3. Maksudnya dalam masa 3 saat motosikal ini ia tidak bergerak, ia berhenti selama 3 saat pada kedudukan 100 meter.
Okey, kemudian cikgu label sebagai BC. Bermaksud BC itu adalah situasi di mana motosikal ini berhenti selama 3 saat. Seterusnya, ni sama macam buku teks, cuma buku teks tu mungkin awak nampak agak complicated sedikit lah. Okey, berpatah balik ke tempat asal dalam 4 saat. Bermaksud motosikal ni dia patah balik ke tempat asal dia. Dia patah balik ke tempat asal dia. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Grafnya adalah bermaksud dari 100 meter dia patah balik ke tempat asal dia. Jadi yes, ke bawah sini. Ini iaitu dari 100 meter ia berpatah balik ke tempat asalnya. Sini. Okey. So dalam masa 4 saat. 4 saat. Jangan tulis sini 4, salah lah. Sebab awak tahu graf kan makin bertambah kan. Dia punya plot, dia punya numbering kat bawah ni. Dalam 4 saat. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. So 12 lah. So should be sini 12. Okay. Alright. Kemudian, kalau nak tanya terus tanya ya, tak apa. Okay, berpatah balik ke tempat asal 4 saat. Kalau ikut pattern yang ini, tadi cikgu tak bagi tahu pun graf sesaran lawan. Sekejap, warna merah ni tak berapa nampak. Kita tukar sekejap. Okay, tadi cikgu tak bagi pun graf sesaran lawan masa kalau macam ni. Okey, kalau graf sesaran lawan masa begini, bermaksud sebenarnya objek ini sedang mengalami halaju seragam tetapi arahnya sudah pun berubah. Okey, tak apa, kita tunggu satu persatu dahulu. Alright. Okey, macam ni dulu. Okey, so dia patah balik ke tempat asal. So beginilah dia punya grafnya. Daripada 100 meter, ia kembali ke kedudukan asalnya dalam masa 4 saat. Okey, yang keempat, kita label sebagai CD lah. Bermaksud untuk situasi berpatah balik objek ataupun motosikal berpatah balik ke tempat asal dalam masa 4 saat. Patah balik. So, itu kita wakilkan sebagai CD. Kemudian, dia berhenti selama 2 saat. Dekat tempat asal tu dia berhenti selama 2 saat. Jadi kita tahu ia tidak bergerak, halajunya pegun, halajunya kosong, objek pegun. So ia tidak bergerak sini. So kita wakilkan sebagai DE. Dalam masa 2 saat, so 12, 13, 14. So 14 saat. 14 So dalam masa 12 saat hingga 14 saat, motosikal ini berada pada kedudukan asal dan dia berhenti selama 2 saat. Berhenti. Pattern ataupun graf yang begini, awak perhatikan D dengan E, ini bermaksud objek itu pegun. Tidak ada halaju. Okay, tidak ada nampak pun kecurunan kat sini, jadi halajunya kosong. Okey. Kemudian cerita seterusnya, dia bergerak ke kiri sejauh 50 meter. Okey, ini tempat asalnya. Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 50 meter. Itu ceritanya. Dia bergerak ke kiri sejauh 50 meter selama 6 saat. Okey. Jadi, bila dah bergerak 50 meter, ini kedudukan asal. So, dia akan turun ke bawah sini, grafnya, okey, pada 50. Negatif letak negatif, kenapa? Sebab dia kan graf kalau kat bawah ni kan negatif kan. Okey, so 50. Jangan risau bila awak dapat negatif kerana ini adalah sesaran. Sesaran adalah kuantiti vektor. Bila sebut kuantiti vektor, ia mempunyai magnitude dan arah. Bila arah, kalau negatif bermaksudnya ia bergerak ke kiri. Sebab asalnya dia bergerak ke kanan kan. Jadi lawanlah dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri sejauh 50 meter selama 6 saat. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dekat sini kita akan tulis
20 saat. Sinilah ya. Sini 20 saat. Okey, itu adalah bagaimana kita nak menganalisis graf gerakan bagi graf sesaran melawan masa. Okey, itu dia punya situasi dia lah. Dia cerita macam mana grafnya kalau dia bergerak dari asal 100 meter dalam 5 saat. Bagaimana bentuk graf bila dia berhenti? Okey, bila awak lihat kalau berhenti objek tu tidak bergerak, semua grafnya begini, tidak ada kecurunan. Okey, bermaksud ia kekal berada pada sesaran, pada at that point lah sesaran tu, tengok berapa banyak sesaran dia. Okey, sekarang kita nak analisis lebih details lagi. Kita tengok pergerakan yang pertama, A, B. Okey, tadi cikgu cerita, dia kata dalam masa 5 saat, objek bergerak 100 meter. Kedudukan asal, okey, kemudian dia bergerak 100 meter dalam masa 5 saat. Okey. Untuk graf sesaran lawan masa, ingat ya, untuk graf sesaran lawan masa, apabila kita mengira kecerunan graf, samalah kita mengira hal laju. Bagaimana untuk mengira kecerunan graf? Seperti yang cikgu cakap, awak mesti tahu, ini awak punya matematik ya, daripada graf bagaimana untuk mengira kecerunan. Okey, cikgu tunjukkan. Kalau kecerunan dia ada banyak step untuk mengira, awak tahu kecerunan. Kalau matematik awak tahu M sama dengan Y bahagi dengan X. Okey, so sekarang kita tengok Y. Mana Y? Y di sini. Y, awak tengok paksi Y. Okey, so sini Y. Sini Y. Mana X? Sini X. So Y-nya berapa? Y-nya adalah 100. X-nya berapa? X-nya adalah 5. Maka awak akan dapat kecerunan grafnya 20. Macam mana kecerunan graf dapat hal laju, cikgu? Okey, bagaimana awak tahu Y, paksi Y awak tengok apa? Paksi Y adalah meter. So meter. Paksi X apa? Paksi X adalah saat. Meter per saat. So, nak tunjukkan kita bijak, kita naikkan S saat ke atas, MS -1. Maka, untuk graf sesaran melawan masa, bila anda mengira kecerunan, sebenarnya anda mengira hal laju. Jadi, apa kesimpulan pada graf, pada pergerakan objek pada graf AB? Hal laju motosikal ialah 20 meter per saat ke kanan. Untuk pengetahuan kamu, kalau kita ambil kecerunan di sini ke, di sini ke, di sini ke, kecerunannya adalah sama sahaja. Okay, sebab itulah objek bergerak dengan hal laju seragam. Okay, hal laju motosikal ialah 20 meter per saat ke kanan secara seragam lah. Seragam. Hal lajunya seragam. Okey, kita tengok yang seterusnya pada situasi BC, iaitu objek itu dia berhenti, motosikal berhenti selama 3 saat. Berhenti maksudnya dia pegun, dia tak bergerak, dia stay at that position. So, dia dah bergerak 100 meter, lepas tu dia berhenti. Bermaksud objek itu kekal berada pada 100 meter dalam masa 3 saat. So 5 dengan 8, 5, 6, 7, 8. Okey, 3 saat. Itu cara untuk kamu menganalisis. Apabila graf B dengan C ni, kalau cikgu minta kamu kira kecerunan, ada ke kecerunan? Tak ada. Kosong. Ia tidak ada kecerunan. Bermaksud bagi graf sesaran masa, apabila grafnya begini, bererti graf itu, bererti hal laju motosikal itu kosong. Maksudnya ia tidak bergerak. Maksudnya dia tak ada kecerunan. Kecerunan kan mewakili hal laju, so dia tak ada hal laju, hal lajunya kosong. Jadi objek kekal berada, objek kekal dalam keadaan pegun. Okay, next one. CD. Berpatah balik ke tempat asal dalam masa 4 saat. Dia patah balik ke tempat asal. Dari 100 meter dia patah balik ke tempat asal. Awak tahu bila dia patah balik, dia dah punya direction, arah dia sudah berbeza. Kan tadi asal, ni asal.
Dia gerak sini. 100 meter. Okay, ke kanan. Okay, kemudian dia patah balik ke tempat asal dia. Dia patah balik ke tempat asal, arahnya sudah berubah. Jadi bila arah dia berubah, kita tahu laju dia mesti negatif. Jadi jika awak lihat lawan masa, graf ni bentuk begini. Bermaksud graf itu ataupun bermaksud objek itu bergerak dengan hal laju yang seragam tetapi arahnya sudah berubah. Arahnya ke kiri lah. Okay. Untuk C dengan D, Allah, dia punya kacau pula dia punya tu. Okay. Untuk bahagian C dengan D. Ini C, D. Okay, D lupa letak. Okay. Untuk kecurunan C dengan D adalah kecurunan dia, awak ambil sini Y. Kan awak tahu kecurunan kan Y bagi X kan? Sini adalah dia punya X. Sini ke sini X. Sini ke sini adalah Y. Okay. So kalau awak tengok Y adalah kosong. Sini kosong tolak dengan 100. So kosong tolak 100. Okay. Kosong. Sini awak baca sini. Ni graf. Okey, dekat D ni kan sesaran dia kan kosong. Sini kosong. Okey, kosong tolak dengan ni 100. Kemudian bahagian X pula 12 tolak dengan 8. So awak akan dapat nilainya negatif 25 saat. Okay, bermaksud laju motosikal ialah negatif 25 meter per saat ke kiri secara lajunya seragam. Okay, alright, next one. Next one kita akan lihat DE. DE iaitu situasi dia dah patah balik tempat asal kemudian dia berhenti selama 2 saat. Dia berhenti sekejap selama 2 saat. Iaitu situasi dekat sini lah. Sini sebenarnya 14. Okay, dalam masa 2 saat untuk D dengan E, awak lihat ada kecurunan tak? Tak ada. So kecurunan dia kosong. Bermaksud kosong. Ataupun motosikal berada pada keadaan pegun. Ataupun tak bergerak. Okay. Akhir sekali, lepas tu dia dah berhenti 2 saat, sini 14 dia dah berhenti situ, dia bergerak pula ke kiri sejauh 50 meter dalam masa 6 saat. So dia bergerak, dia tambah lagi sesaran dia gerak ke kiri sejauh 50 meter. So dia bergerak ke kiri 50 meter dalam masa 6 saat. So sini 20 lah sebab 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So sini 20. So daripada E dengan F ni masa dia kat sini adalah 6 saat. Okay, 6 saat. Okay, bagaimana nak mengira kecurunan pada E dengan F? Kecurunan E dengan F adalah negatif 50 ni tolak dengan kosong. Okay, sini Y. Kat sini 6 ni adalah X lah. Okay, Y dia adalah negatif 50 tolak dengan kosong. Negatif 50 tolak kosong. Yang ini 20 tolak 14 sama dengan 6. So awak dapat kecurunan dia negatif 8.33 meter per saat. Ataupun laju motosikal ialah negatif 8.33 meter per saat ke kiri. Okey, itu adalah analisis untuk graf sesaran melawan masa. Okey, cikgu nak tanya sampai sini boleh faham ke tidak? Boleh. Okey, terima kasih Aisyah. Siapa lagi yang jawab tadi? Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okay. Ya, tak ada ya. Okey, terima kasih. Alright, so untuk itu awak dah tahu. Okay,
Sekejap, sebelum kita pergi situ, sebelum kita, cikgu nak terangkan satu lagi. Sekejap ya. Okay. Jadi, cikgu boleh buat hari ni kita tahu graf apa? Kita tahu kita dah belajar graf sesaran lawan melawan masa. Okey, graf sesaran melawan masa. Untuk graf sesaran melawan masa, bila kamu mengira kecerunan, sebenarnya kamu sedang mengira halaju. Okey, kamu sedang mengira halaju objek. Okey, itu adalah maklumat yang pertama kalau kamu yang kamu dapat untuk graf sesaran melawan masa. Untuk graf sesaran melawan masa, kita kira kecerunan, sebenarnya kita kira halaju. Dan awak kena tahu tiga pattern graf sesaran melawan masa. Okey, yang pertama tiga coraknya yang begini. Okey, kalau corak graf itu seperti yang A, bermaksud objek itu dalam keadaan tidak bergerak. Okay, yang kedua awak tahu, ke bawah pula. Tengok, sekejap, tekan dulu. Apa ke bawah? Okay, yang B pula, kita ada juga graf sesaran lawan masa. Bila kita dapat graf begini, bermaksud objek bergerak dengan halaju seragam, halaju yang sama. Okay. Kita juga daripada contoh tadi, kita dapat satu lagi. Okay, graf sesaran lawan masa kita dapat begini. Okay, maksudnya halajunya apa? Maksudnya halajunya seragam tapi arahnya berlawanan. Halaju masih lagi seragam, cuma arah berlawanan. Okay. Dan cuma dalam contoh dia tidak ada satu lagi bentuk graf, okay, iaitu graf sesaran. Yang ni awak kena tahulah. Dia tak adalah suruh kita kecerunan lagi, cuma awak kena tahu kalau pattern dia macam ni. Graf sesaran lawan masa tapi bentuk dia begini, ini bermaksud objek bergerak dengan halaju bertambah. Halaju bertambah. Yang ini halaju seragam juga. Siapa tahu beza halaju seragam dengan halaju bertambah? Ada beza ke tak? Ada bezanya. Halaju seragam bermaksud halajunya sama. Kalau kita kira kecerunan, kita ambil kecerunan dari sini ataupun sini sama, ataupun awak ambil dari sini, awak akan kira kecurunannya sama. Begitu juga dengan C, awak kira kecerunan ini, kecerunan di sini ke, di titik sini ke, kecerunannya sama. Itu maksudnya halaju seragam. Tetapi jika graf seperti D ni, S lawan masa, sesaran lawan masa, awak dapat graf begini, awak akan kira kecerunan dia. Okay, awak ambil kecerunan dia. Okay, kecurunannya ni tak sama. Itu bermaksud halajunya bertambah. So, pastikan awak ingat, iaitu graf sesaran lawan masa, awak kira kecerunan, awak kira halaju graf, halaju objek. Dan ada 4 lah, kita ringkaskan, kita ada 4 bentuk graf sesaran melawan masa yang masing-masing memberi pengertian yang berbeza-beza tentang pergerakan objek tersebut. Dan akhir sekali untuk hari ini, daripada graf, kita boleh kira daripada graf sesaran lawan masa, kita boleh kira apa? Kita boleh kira jumlah jarak. Kita boleh kira jumlah jarak. Macam mana kita boleh kira jumlah jarak? Okay. Kita tengok jarak dia. Jarak ni kuantiti apa? Kuantiti skala. Ingat kuantiti skala. So 100 iaitu dari A pergi B, 100 je.
100, okey. Lepas tu sini tak apa, sini dia kekal dekat tempat dia. Kemudian tambah dengan 100. Okey, tambah dengan 100. Tak payah, tidak perlu, ni jarak tak perlu tanda negatif. Dia macam ni, daripada sini asal, dia pergi ke 100 meter. Kemudian dia patah balik 100 meter. Okay, bila awak kira jarak, you don't care about the direction. Forget about the direction sebab jarak adalah kuantiti skala. Marah pula kan. Bukan marah, nak bagi tahu. So jumlah jarak 100 tambah 100. Kenapa tambah 50? Lepas dia duduk tempat asal ni, dia pergi sini pula 50 meter. So yang ini tak payah, don't care about the direction kalau jarak. Sebab dia bukan quantity factor. So 100 tambah 100 tambah 50 dapat 250 meter. Daripada graf sesaran lawan masa juga awak boleh kira sesaran. Okey, macam mana nak kira sesaran? 100 tambah, okey, kenapa tolak? Yang ini you really need to consider the direction because sesaran you tahu quantity vector. So sebab itulah dia mula-mula dia gerak 100 meter, lepas tu dia lawan arah. So negatif 100. Tambah dengan, kenapa negatif 50 pula? Dah arahnya berbeza. Arahnya ke kiri. To the left dia bergerak ke kiri. So negatif 50. So dapatlah jumlah sesaran dia negatif 50 meter. Okey, awak dah kira boleh dapat jumlah jarak, jumlah sesaran. Kemudian daripada graf sesaran lawan masa, awak boleh kira laju purata. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak bagi masa. Ingat, laju jumlah jarak. Sebab laju kuantiti skala. So 250. Kenapa bahagi 50 di situ? Adakah cikgu yang tersilap? Sekejap ya. Silap ni. Okey, 250 bahagi masa. Okey, masa dia bukan 50. Siapa boleh bagi tahu cikgu berapa jumlah masa dia? 20. Ya, betul tu. Thank you. 20. Sebab ni keseluruhan pergerakan objek itu masanya adalah 20. So bahagi 20. So dapatlah 12.5 meter per saat. Dan daripada graf sesaran lawan masa, awak juga boleh kira laju purata. Laju purata ialah jumlah sesaran bahagi dengan masa. Jadi jumlah sesaran awak dah kira dah, negatif 50 bahagi dengan 20. Okay, bahagi 20 sebab jumlah keseluruhan objek. So awak akan dapat laju purata negatif 2.5 meter per saat.